Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke Pendidikan Kesihatan tahun 5, Unit 11, Kitaran Haid. Fokus kita pada hari ini adalah untuk mengaplikasikan kemahiran mengira kitaran haid, menjana idea kepentingan mengira kitaran haid. Kitaran haid adalah sinonim dengan golongan perempuan. Jadi mari kita lihat apakah itu kitaran haid. Kitaran haid adalah tempoh berlakunya haid yang pertama hingga yang seterusnya. Kitaran haid ini dikira bermula hari pertama haid hingga hari pertama haid seterusnya. Kitaran haid normal perempuan kebiasaannya adalah 28 hari. Ini adalah contoh kitaran haid. Tempoh kitaran haid adalah berbeza mengikut individu. Walau bagaimanapun, kita akan mengambil purata kebiasaannya iaitu 28 hari. Kitaran haid pada hari pertama sehinggalah hari ketujuh adalah dikira sebagai fasa kedatangan haid. Pada hari ke-8 sehinggalah ke hari 11, itu adalah dikira sebagai fasa pembaikan. Hari ke-12 sehinggalah hari ke-16 dikira sebagai fasa subuh. Hari ke-14 ini adalah waktu yang paling subuh. Hari ke-17 sehinggalah hari ke-28, iaitu hari ke-28 ini dikira sebagai hari pertama kedatangan haid seterusnya. Kitaran ini dilabel sebagai fasa pra-haid. Kebiasaannya, perempuan akan mengalami haid selama 7 hari. Fasa pembaikan, fasa subuh dan fasa pra-haid adalah selama sekitar 21 hari. Sekarang mari kita lihat cara untuk mengira kitaran haid. Contohnya, hari pertama adalah pada 3 hari bulan. Jadi kita akan bermula untuk kira dari sini selama 28. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28. Jadi pada 28 ini iaitu 2 hari bulan Mac adalah hari kitaran pertama, kitaran seterusnya. Jadi untuk kira kitaran seterusnya pun menggunakan kaedah yang sama dengan membilang bermula daripada sini selama 28. Jadi kitaran seterusnya jatuh pada hari 29 Mac, hari Jumaat. Seterusnya, kitaran seterusnya berlaku pada 25 April iaitu hari Khamis dan kitaran seterusnya berlaku pada 23 Mei iaitu hari Khamis. Sekarang mari kita cuba bantu mengira kitaran haid Shirley. Dikatakan Shirley mengalami haid pada hari pertama adalah pada 11 hari bulan. Jadi kita akan membilang selama 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28. Jadi, kitaran seterusnya Shirley adalah pada 10 hari bulan 3 iaitu 10 Mac, hari Ahad. Seterusnya, kitaran Shirley adalah pada 6 April diikuti dengan 3 Mei dan juga 30 Mei. Itu adalah contoh pengiraan kitaran haid. Mengapakah pentingnya sebenar mengira kitaran haid? Yang pertama adalah untuk mengesan masalah kesihatan dan terus merujuk kepada doktor.
Okey, apakah contoh masalah yang dihadapi oleh golongan perempuan? Kita tengok yang pertama adalah kitaran haid terlalu cepat. Contohnya, dia mengalami haid 7 hari. Kemudian, hari ke-10 dia mengalami lagi haid ataupun hari ke-14 dia mengalami lagi haid. Okey, seterusnya adalah kitaran haid terlalu lambat. Contohnya, kitaran haid pertama dia 7 hari sudah selesai. Untuk next ataupun kitaran haid seterusnya, dia mengambil masa sehingga contoh dalam 90 hari. Itu dah terlebih ataupun terlalu lambat dari tempoh kebiasaan iaitu 28 hari. Okey, masalah yang kedua kita lihat adalah tempoh kedatangan haid melebihi 15 hari. Sepatutnya dalam 7 hari ataupun maksimum 15 hari. Kalau sampai 28 hari ataupun 25 hari ataupun lebih daripada 15 hari, kamu perlu mendapatkan rujukan doktor. Okey, masalah yang ketiga adalah haid tidak berlaku. Untuk haid tidak berlaku juga, kita perlu merujuk pada pakar ataupun doktor untuk memeriksa kesihatan kita. Okey, kepentingan yang kedua untuk mengira kitaran haid adalah untuk merancang kehamilan selepas perkahwinan. Jadi kebiasaannya adalah waktu subuh. Untuk memudahkan kita memantau kitaran haid atau period cycle kita, kita boleh mendapatkan aplikasi melalui Google Play Store ataupun Apple Store. Secara kesimpulannya, pembelajaran pada hari ini, kita telah melihat apakah itu kitaran haid dan kita telah mengetahui normal tempoh kitaran haid bagi perempuan adalah 28 hari. Kita juga melihat bagaimana pengiraan kitaran haid. Kemudian kita juga telah mengetahui apakah kepentingan untuk mengira kitaran haid. Okey, cukup setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.